Hai, kembali kita dalam siri pencetakan 3D. Pada siri kali ini, kita akan bincangkan berkenaan tetapan yang terdapat dalam perisian penghiris. Seperti mana yang kita tahu, penghiris digunakan untuk mendapatkan fail berformat G-code untuk sesuatu objek. Mari kita lihat tetapan yang terdapat dalam penghiris. Penghiris yang kita gunakan dalam video ini ialah Cura versi 4.13.1. Kami telah sertakan pautan untuk anda memuat turun perisian ini di deskripsi video di bawah. Tetapan pertama yang akan kita bincangkan ialah tetapan suhu. Menetapkan suhu dengan betul untuk bahan cetakan 3D mempunyai kesan yang besar pada output akhir. Tetapan suhu berada di bawah dua kategori, iaitu hujung panas dan plat binaan. Pertama sekali, kita akan melihat tetapan hujung panas. Hujung panas pencetak 3D ialah tempat bahan mencair. Suhu hujung panas bergantung kepada bahan yang digunakan. Suhu yang betul akan menjamin hasil yang berkualiti. Biasanya, PLA dicetak antara 180 darjah Celsius hingga 210 darjah Celsius. ABS antara 210 darjah Celsius hingga 230 darjah Celsius dan PETG melebihi 230 darjah Celsius. Untuk tetapan suhu plat binaan, ia juga bergantung pada bahan yang dicetak, sama seperti hujung panas. Berikut adalah tetapan yang sesuai mengikut bahan. Untuk PLA, suhu plat binaan di bawah 60 darjah Celsius membantu proses pencetakan. Untuk mencetak dengan ABS, amatlah penting untuk mempunyai plat binaan yang dipanaskan dengan suhu melebihi 90 darjah Celsius. Manakala PETG boleh dicetak dengan selamat antara 60 darjah Celsius hingga 100 darjah Celsius. Ketinggian lapisan ialah jarak sepanjang paksi Z di mana kepala pencetak bergerak ke atas sebelum setiap lapisan baharu. Nilai yang lebih tinggi akan menyebabkan cetakan yang lebih kasar dan kurang terperinci. Sebaliknya, ketinggian lapisan yang lebih pendek menunjukkan cetakan yang lebih terperinci tetapi mengambil masa yang lebih lama untuk dicetak. Ketinggian lapisan 0.2 mm adalah standard kerana ia merupakan jalan tengah yang bagus antara masa dan kualiti pencetakan. Sekarang, mari kita beralih kepada kelajuan cetakan. Pada tetapan kelajuan, anda boleh lihat terdapat banyak bahagian terlibat seperti kelajuan cetakan, kelajuan dinding, kelajuan atas bawah, kelajuan pergerakan dan banyak lagi. Semua ini memainkan peranan penting dalam kualiti cetakan yang dihasilkan. Jika kelajuan cetakan terlalu tinggi, under extrusion boleh berlaku dan model juga akan mempunyai kurang lapisan yang boleh melekatkan model. Akan tetapi, kelajuan cetakan yang rendah pula boleh menyebabkan gumpalan dan over extrusion pada sesetengah bahagian. Kelajuan cetakan yang tinggi dapat mengurangkan masa cetakan. Akan tetapi, kualiti produk yang diperoleh mungkin bukanlah yang terbaik. Tetapi jika anda inginkan produk yang mempunyai rupa estetik, kelajuan cetakan yang lebih perlahan mungkin dapat membantu. Seterusnya adalah penarikan balik. Tujuannya adalah untuk mengurangkan tekanan pada zon cair supaya filamen tidak dipaksa keluar melalui muncung pencetak semasa bergerak. Penarikan balik adalah di mana filamen ditarik balik ke dalam hujung panas untuk memastikan bahan tersebut disemperit hanya pada tempat yang diperlukan. Tetapan boleh dijumpai pada bahagian travel di mana jarak penarikan balik akan mengawal jumlah bahan yang ditarik ke dalam muncung pencetak, manakala kelajuan penarikan balik akan mengawal kepantasan penyemperit untuk menarik bahan ke dalam muncung pencetak. Tetapan ini hanya perlu diubah apabila stringing berlaku dan perlu diingat suhu muncung pencetak juga memainkan peranan. Tetapan penarikan balik yang tidak betul akan menyebabkan model menjadi bertali dan jika terlalu tinggi, ia berpotensi untuk menyebabkan muncung pencetak untuk tersumbat. Kemudian, kita akan masuk pula kepada dinding dan isian.
Pertamanya, dinding atau shell boleh didefinisikan sebagai parameter model 3D tersebut di mana ia bertujuan untuk memberi ketahanan luaran. Ketebalan dinding mengawal jumlah ketebalan dinding menegak, manakala ketebalan atas dan bawah mewakili lapisan melintang pada atas dan bawah model. Nilai ketebalan yang tinggi boleh memberi ketahanan yang lebih, tetapi ia agak memakan masa. Anda digalakkan untuk menetapkan ketebalan atas dan bawah sama seperti ketebalan dinding bagi mendapatkan kekuatan yang sekata pada seluruh model. Seterusnya adalah isian. Isian dapat memberi ketahanan dalaman yang cukup pada model, di samping mengurangkan masa cetakan, bahan dan berat. Ketumpatan isian akan mengubah peratusan isian di dalam model daripada 0% kepada 100%. Isian juga mempunyai pelbagai corak yang boleh dipilih. Kesesuaian ketumpatan isian dan corak adalah bergantung kepada fungsi dan kegunaan model. Akhir sekali adalah sokongan dan lekatan tapak binaan. Pernahkah anda mengalami cetakan yang gagal seperti ini? Jika ya, maka ini mungkin penyelesaian yang anda perlukan. Sebuah sokongan. Sokongan adalah struktur yang menyokong bahagian overhang jika model tersebut mempunyai sudut yang lebih daripada 45 darjah berdasarkan thumb rule atau mana-mana bahagian yang mempunyai bahagian sokongan yang minimum. Sokongan memastikan setiap bahagian model dapat dicetak dengan baik. Ia boleh diset di dalam penghiris dengan mengubah sudut overhang, corak dan juga ketumpatannya. Bagi lekatan tapak binaan, ia adalah bahagian fizikal yang ditambah pada model untuk membantu melekatkan model pada tapak. Ia terdiri daripada skirt, brim dan ruff. Skirt hanyalah garisan yang jauh dan tidak bersambung pada model. Ia membantu untuk memastikan penyemperit mengalirkan filamen dengan lancar. Kemudian, brim adalah sejumlah garisan yang bersambung pada luaran lapisan pertama model. Brim sering digunakan untuk menahan sudut tepi model daripada meleding. Akhir sekali, ruff berfungsi sebagai tapak penuh bagi menstabilkan model yang mempunyai tapak kecil lalu menjadikannya lebih kukuh. Sebagai penutup, tetapan penghiris adalah bergantung kepada pelbagai faktor seperti bahan yang digunakan, reka bentuk model dan kualiti cetakan yang diinginkan. Oleh itu, anda perlu cuba untuk meneroka lebih lagi dan bermain dengan tetapan bagi menghasilkan produk akhir yang bagus. Jadi, itu sahaja untuk video pada hari ini. Jangan terlepas video kami yang seterusnya kerana kami akan kongsikan lebih banyak lagi mengenai pencetakan 3D. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video akan datang.